Pendapatan isi rumah merupakan indikator utama kesejahteraan ekonomi dan kualiti hidup keluarga. Ia mempengaruhi keupayaan memenuhi keperluan asas seperti makanan, perumahan dan pendidikan. Dalam keadaan kos hidup yang semakin meningkat, isu pendapatan menjadi semakin penting. Taraf pendidikan dikenal pasti sebagai faktor utama yang mempengaruhi perbezaan pendapatan isi rumah. Pendidikan yang lebih tinggi membuka peluang pekerjaan yang lebih baik serta pendapatan yang lebih tinggi. Definisi yang dapat disimpulkan adalah pertama adalah taraf pendidikan. Taraf pendidikan merujuk kepada tahap pencapaian akademik seseorang seperti sekolah rendah, menengah, diploma dan ijazah. Ia mempengaruhi pengetahuan, kemahiran dan peluang pekerjaan. Yang kedua adalah pendapatan isi rumah. Pendapatan isi rumah ialah jumlah pendapatan semua ahli keluarga yang diperolehi daripada gaji, perniagaan atau sumber lain. Ia menentukan tahap kesejahteraan hidup. Dan yang ketiga adalah hubungan pendidikan dan pendapatan. Secara umum, semakin tinggi pendidikan, semakin tinggi peluang mendapat pendapatan yang lebih baik, walaupun ia juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti pengalaman dan bidang pekerjaan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teori taraf pendidikan terhadap pendapatan isi rumah. Secara umumnya, taraf pendidikan merupakan salah satu faktor yang penting dalam mempengaruhi pendapatan sesebuah isi rumah. Hal ini kerana tahap pendidikan seseorang biasanya berkait rapat dengan peluang pekerjaan, kemahiran yang dimiliki serta jumlah pendapatan yang boleh diperoleh. Bagi individu yang mempunyai tahap pendidikan yang lebih tinggi seperti diploma, ijazah ataupun kelayakan profesional, mereka kebiasaannya mempunyai peluang pekerjaan yang lebih luas. Mereka juga lebih cenderung memperoleh pekerjaan yang lebih stabil dengan pendapatan yang lebih tinggi berbanding individu yang mempunyai tahap pendidikan yang lebih rendah. Selain itu, pendidikan juga memainkan peranan dalam menguruskan kewangan isi rumah. Individu yang berpendidikan tinggi selalunya lebih peka dalam mengurus perbelanjaan keluarga, membuat simpanan serta merancang kewangan dan juga memikirkan pelaburan untuk jangka masa panjang. Ini dapat membantu meningkatkan kestabilan ekonomi keluarga serta kesejahteraan hidup. Walau bagaimanapun, pendidikan yang tinggi tidak semestinya menjamin pendapatan yang tinggi sepenuhnya. Ini kerana terdapat faktor lain yang turut mempengaruhi seperti pengalaman kerja, lokasi pekerjaan, jenis pekerjaan dan juga keadaan ekonomi semasa. Objektif kajian ini adalah untuk mengenal pasti tahap pendidikan dalam kalangan tentu isi rumah, menganalisis purata pendapatan isi rumah berdasarkan tahap pendidikan, membandingkan perbezaan pendapatan isi rumah antara setiap tahap pendidikan, menentukan hubungan antara taraf pendidikan dan pendapatan isi rumah. Seterusnya ialah metodologi kajian. Yang pertama adalah kaedah soal selidik, terdiri daripada 5 bahagian, diedarkan secara dalam talian kepada tentu isi rumah. Sasaran adalah 1,950 responden, berjaya dikumpul 100,269 responden, terdiri daripada pelajar dan orang awam yang pelbagai latar belakang, fokus kepada demografi, pendidikan, pendapatan, perbelanjaan dan tabungan. Yang kedua ialah kaedah pengumpulan data. Pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer bagi laporan soal selidik, Google Form. Data sekunder ialah jurnal, laporan dan statistik dalam talian. Yang ketiga adalah kaedah analisis data, kaedah deskriptif dan kuantitatif. Data dianalisis dalam bentuk jumlah dan purata dipersembahkan melalui jadual dan graf. Dapatan kajian yang pertama adalah bilangan tentu isi rumah mengikut jantina dan umur. Graf bar 1 dan 2 menunjukkan bilangan tentu isi rumah mengikut jantina, perempuan dan lelaki. Bagi ketua isi rumah perempuan, bilangan tertinggi adalah pada umur 50 tahun iaitu seramai 64 responden. Bagi ketua isi rumah lelaki pula, bilangan tertinggi adalah pada umur 38 tahun iaitu seramai 15 orang responden. Yang kedua, dapatan kajian diperolehi daripada bilangan ketua isi rumah mengikut taraf pendidikan tertinggi. Graf bar 3 menunjukkan taraf pendidikan tertinggi ketua isi rumah. Terdapat 7 kategori utama tahap pendidikan responden. Majoriti responden mempunyai pendidikan SPM dan STPM iaitu seramai 342 orang. Seterusnya, untuk dapatan kajian bagi purata isi rumah berdasarkan taraf pendidikan tinggi. Secara umum, terdapat kecenderungan peningkatan pendapatan apabila tahap pendidikan seseorang itu meningkat. Pemegang PhD mencatatkan purata pendapatan tertinggi iaitu sekitar 114,175. Kategori lain-lain juga mencatatkan purata pendapatan terendah iaitu sekitar 10,677. Bagaimanapun, data ini sebenarnya tidak sepenuhnya konsisten. Terdapat perbezaan yang mungkin akan dipengaruhi disebabkan faktor-faktor yang tertentu seperti jenis pekerjaan, sektor pekerjaan, pengalaman bekerja dan juga bilangan responden. Baik, seterusnya adalah persepsi terhadap hutang dan tabungan isi rumah. Berdasarkan dapatan kajian, majoriti responden menunjukkan tahap kesedaran yang baik terhadap amalan tabungan dan pengurusan kewangan isi rumah. Hal ini dapat dilihat apabila sebahagian besar responden bersetuju bahawa tabungan penting untuk kegunaan masa harapan serta sebagai persediaan menghadapi keperluan kecemasan. Walau bagaimanapun, masih terdapat sebahagian responden yang berdepan kekangan kewangan sehingga menghadkan kemampuan mereka untuk menabung, sekaligus menunjukkan bahawa faktor pendapatan memainkan peranan penting dalam menentukan kestabilan kewangan isi rumah. Dari aspek pengurusan hutang, majoriti responden didapati mempunyai kawalan kewangan yang baik dan tidak menunjukkan kebergantungan terhadap bantuan pengurusan kewangan seperti agensi kaunseling dan pengurusan kredit AKPK. Selain itu, faktor pinjaman dalam kalangan responden lebih banyak dipengaruhi oleh keperluan kehidupan keluarga berbanding keinginan untuk bersaing dalam pemilikan harta. Secara keseluruhan, dapatan ini menunjukkan bahawa taraf pendidikan berpotensi mempengaruhi tahap pendapatan isi rumah yang seterusnya memberi kesan terhadap amalan tabungan, pengurusan hutang dan tahap kesejahteraan kewangan keluarga. Seterusnya, saya akan menerangkan dapatan kajian berdasarkan jadual 2, iaitu berkaitan sumber tabungan ketua isi rumah yang dilakukan oleh responden. Berdasarkan jadual 2, hasil kajian menunjukkan bahawa majoriti responden memperoleh sumber tabungan daripada pendapatan bulanan sendiri, iaitu seramai 1,183 orang. Hal ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden lebih bergantung kepada pendapatan sendiri sebagai sumber utama untuk menyimpan wang berbanding bantuan daripada pihak lain.
Dari segi tabungan yang dilakukan, hasil kajian juga menunjukkan bahawa kebanyakan responden lebih cenderung memilih amanah saham dan bank perdagangan sebagai medium simpanan utama mereka. Hal ini mungkin kerana kedua saluran ini dianggap lebih selamat, mudah diurus serta lebih dipercayai untuk jangka masa panjang. Berdasarkan jadual 3, hasil kajian menunjukkan bahawa bank merupakan sumber hutang utama responden dengan jumlah tertinggi iaitu 831 orang. Ini menunjukkan bahawa kebanyakan responden lebih memilih institusi kewangan rasmi seperti bank apabila memerlukan pinjaman atau bantuan kewangan. Untuk bahagian E, penjanaan kekayaan keluarga. Majoriti besar responden bersetuju bahawa pendapatan bulanan memadai untuk menampung perbelanjaan keluarga, yang di mana seramai 553 orang setuju dan 401 orang sangat setuju, dan memenuhi tujuan simpanan, yang di mana 463 orang setuju dan 346 orang sangat setuju. Responden jauh lebih memilih instrumen berisiko rendah seperti amanah saham, yang di mana 426 orang setuju dan 340 orang sangat setuju berbanding unit trust. Perniagaan atas talian dan perkhidmatan berasaskan kemahiran menjadi pilihan utama untuk dana ekstra berbanding perniagaan fizikal atau jualan langsung. Kemahiran diri individu dan sokongan atau peluang daripada pihak kerajaan diiktiraf sebagai faktor paling utama untuk menjana kekayaan keluarga. Majoriti besar responden tidak bersetuju, yang di mana seramai 488 orang tidak setuju dan 292 orang sangat tidak setuju bahawa melabur masa dan wang untuk menyambung pengajuan akademik formal atau sijil tinggi adalah jalan utama untuk menjana kekayaan sampingan masa kini. Untuk menambah kekayaan domestik, ketua isi rumah kini lebih proaktif mengambil langkah praktikal dengan mengoptimalkan kemahiran sedia ada, memilih pelaburan berisiko rendah dan membina perniagaan sampingan berbanding bergantung kepada kelayakan ke atas akademik semata-mata. Berdasarkan kajian tinjauan kualitatif secara cross-sectional yang melibatkan seramai 1,269 orang responden daripada kalangan pelajar UKM dan orang awam, kami telah menganalisis dinamik kewangan mereka. Melihat kepada aspek hubungan umum, hasil kajian kami secara makro menyokong teori modal insan, yang di mana teori ini menyatakan bahawa peningkatan tahap pendidikan akan menyumbang secara positif kepada peningkatan pendapatan isi rumah. Seorang doktor falsafah atau PhD jelas mendominasi pasaran dengan purata pendapatan tertinggi sebanyak RM114,175. Hal ini berlaku kerana pendidikan tinggi meningkatkan produktiviti, kebolehpasaran dan kemahiran berfikir aras tinggi untuk mendepani perubahan teknologi. Walau bagaimanapun, perkara paling kritikal yang dipertemui dalam kajian kami ialah hubungan ini tidak bersifat linear mahupun mutlak. Terdapat dua kejanggalan data utama dalam pasaran kerja responden kami, iaitu jumlah sarjana muda melawan diploma, yang di mana pendapatan graduan sarjana muda hanya mencatatkan perbezaan yang amat tipis atau sangat kecil berbanding pemegang diploma. Yang kedua, kejatuhan ketara pemegang sarjana master. Secara mengejutkan, purata pendapatan pemegang master adalah lebih rendah, iaitu sekitar RM26,281 berbanding graduan diploma dan juga sarjana muda. Kajian kami juga mengenal pasti beberapa faktor luaran. Yang pertama, faktor pengalaman kerja. Nilai kemahiran praktikal jangka panjang memberi kelebihan nyata kepada pemegang diploma. Yang kedua, keadaan ekonomi dan ketidaksepadanan pekerjaan. Yang terakhir, kekangan teknikal kajian. Seterusnya, taraf pendapatan ini memberi impak domino kepada pengurusan domestik ketua isi rumah KIR dari sudut tabungan. Kesedaran responden untuk menyimpan adalah sangat tinggi demi masa depan dan kecemasan. Namun, tekanan inflasi dan peningkatan kos sara hidup semasa memaksa sebahagian besar daripada mereka mengurangkan jumlah komitmen tabungan bulanan. Bagi aspek penjanaan kekayaan sampingan, KIR didapati sangat proaktif. Mereka memilih instrumen pelaburan berisiko rendah yang selamat seperti amanah saham berbanding unit amanah. Seterusnya kita pergi kepada bahagian cadangan. Berdasarkan hasil kajian, taraf pendidikan sememangnya menunjukkan hubungan dengan peningkatan pendapatan isi rumah, walaupun hubungan tersebut tidak bersifat linear atau konsisten bagi semua kategori pendidikan. Oleh itu, usaha memperkukuhkan akses kepada pendidikan berkualiti dan latihan kemahiran perlu dipertingkatkan. Program pendidikan sepanjang hayat, latihan teknikal dan vokasional serta peningkatan kemahiran digital wajar diperluaskan bagi membantu individu meningkatkan kebolehpasaran dan potensi pendapatan mereka. Pihak kerajaan dan agensi berkaitan juga disarankan untuk merangka dasar yang lebih menyeluruh dalam menangani isu ketidaksepadanan pekerjaan, job mismatching dan ketidaksamaan peluang pekerjaan antara kawasan bandar dan luar bandar. Bagi kajian akan datang, penyelidikan boleh diperluaskan dengan melibatkan saiz sampel yang lebih besar dan merangkumi kawasan geografi yang lebih pelbagai bagi meningkatkan kebolehpercayaan dapatan kajian. Dalam kajian ini terdapat beberapa implikasi yang penting yang dapat kita lihat. Pertama ialah pendidikan yang lebih tinggi akan membantu untuk meningkatkan pendapatan isi rumah dan juga kestabilan sesebuah keluarga. Kedua, pendidikan juga mempengaruhi peluang pekerjaan dan juga kebolehpasaran seseorang individu. Ketiga, pendidikan juga memainkan peranan yang sangat penting dalam meningkatkan taraf hidup masyarakat serta membantu untuk mengurangkan jurang pendapatan. Keseluruhannya, kajian ini menunjukkan bahawa taraf pendidikan ketua isi rumah mempengaruhi tahap pendapatan isi rumah. Semakin tinggi tahap pendidikan, semakin tinggi peluang memperoleh pekerjaan dan juga pendapatan yang lebih baik. Namun begitu, faktor seperti pengalaman kerja, kemahiran tambahan dan juga bidang pekerjaan juga turut mempengaruhi pendapatan seseorang itu. Selain itu, kestabilan kewangan memainkan peranan yang sangat penting dalam menguruskan tabungan dan juga ekonomi keluarga. Oleh itu, pendidikan, kemahiran tambahan dan pengurusan kewangan yang baik amatlah penting bagi menjamin kesejahteraan ekonomi keluarga pada masa hadapan.